rancangan Mau'izah di Duke TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi bertemu dengan saya Ustaz Azhar Latif dalam rancangan Mau'izah, perkongsian tazkirah sepanjang Ramadan pada tahun ini. Dan sebelum saya nak meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya mengajak semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat, bagi yang belum lagi menekan butang subscribe, maka tekan butang subscribe dan tekan butang notification. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk berkongsi, share dengan kawan-kawan kita yang lain supaya kita boleh mengajak ramai lagi orang-orang yang turut serta subscribe di dalam channel Ustaz Kazim Duke TV kita, insya-Allah. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita nak membicarakan tentang al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa itu akhlak? Akhlak seperti yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya akhlak ini adalah merupakan tingkah laku yang telah sebati di dalam diri manusia, yang bertindaknya ia tanpa berpandukan atau berlandaskan kepada pemikiran. Jadi bermaksud, akhlak ni tuan-tuan yang dirahmati Allah ialah satu benda yang kita tak boleh nak berlakon. Satu perkara yang kita tak boleh nak buat-buat. Kerana apa? Kerana kalau orang dia buat-buat akhlak yang baik sebagainya, dalam masa yang sama yang sebati dalam diri dia ialah bukan akhlak yang baik, maka nescaya akan terpecahlah rahsia tersebut. Bukan? Sebab itu bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini supaya ianya betul ataupun mempunyai akhlak yang baik, iaitulah dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai atau ciri-ciri akhlak yang mulia dalam kehidupan kita, supaya akhlak yang mulia tersebut dia telah menjadi sebati di dalam diri kita, sehingga percakapan kita, perbuatan kita dan apa sahaja yang kita lakukan tidak bercanggah dengan nilai-nilai akhlak yang mulia tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutuskan, melainkan ialah untuk memuliakan atau menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menunjukkan bahawasanya di antara tujuan Nabi SAW diutuskan kepada kita sebagai manusia, iaitulah untuk menyempurnakan. Akhlak itu telah sedia ada dan mungkin ada beberapa kekurangan daripada sudut akhlak manusia, maka datangnya Nabi SAW bertujuan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Dan kita melihat muslim-muslimat yang dirahmati Allah, apabila manusia semakin lama semakin jauh daripada mengamalkan ajaran Islam, bersikap dengan sikap yang tidak baik, bagaimana kita melihat ada golongan-golongan yang melakukan perbuatan-perbuatan merosakkan harta awam, vandalisme sebagainya. Ada pula orang-orang anak-anak yang bersikap menderhaka kepada kedua ibu bapa mereka. Maka bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Iaitulah dengan mengambil apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sudah pastinya ia akan membawa kita kepada membentuk satu nilai akhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah ciri-ciri akhlak yang mulia? Ciri-ciri bagi akhlak yang mulia yang pertamanya iaitulah kathirul haya, banyaknya perasaan malu. Yang pertamanya, malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Allah Taala memberikan nikmat kehidupan bagi kita. Nikmat kehidupan, nikmat makan dan minum, nikmat harta, nikmat keluarga dan berbagai-bagai lagi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sepatutnya kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malunya kita dengan Allah Taala itu dengan
Bagaimana malunya kita dengan Allah Ta'ala itu? Dengan senantiasa dan berusaha untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Begitulah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, malunya kita sesama makhluk. Malu kita kerana apa? Kerana kita membawa satu imej agama Islam. Islam ini sempurna. Tiba-tiba apabila kita sebagai umat Islam menunjukkan sikap ataupun akhlak yang tidak baik, maka sepatutnya kita merasa malu. Maka malu ini juga tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah di antara perkara yang boleh membawa atau membentuk satu nilai akhlak di dalam kehidupan kita. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah ciri-ciri akhlak yang mulia? Iaitulah qalilul adha, iaitu kurangkan menyakiti sesama manusia. Tuan-tuan, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kerap kali kita dengar Allah Ta'ala menyebut man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari akhirat? Yang pertamanya ialah tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud beriman kepada hari akhirat. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, maksud bagi beriman kepada hari akhirat iaitulah tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesusahan kepada orang-orang yang lain. Ini maksud beriman kepada hari akhirat. Kerana itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak boleh mudah berpuas hati kalau kita adalah orang yang tidak melakukan dosa dan maksiat, tetapi dalam pada masa yang sama ada perkara-perkara yang kita lakukan yang boleh menyusahkan, yang boleh menyakiti orang-orang yang lain. Maka apabila kita ada melakukan perkara tersebut, ini melambangkan kita sudah memiliki akhlak yang tidak baik. Maka bagaimana untuk menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang baik? Iaitulah jadilah manusia yang banyak memberikan manfaat, jadilah manusia yang banyak memberikan kebaikan kepada kita sesama manusia. Dan yang ketiganya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ciri-ciri akhlak yang mulia ialah senantiasa memelihara lisan dan senantiasa memelihara penglihatan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan, telinga, mata ni tuan-tuan kena jaga, kena pelihara. Kadang-kadang kita melihat perkara-perkara yang tidak baik, kita mendengar perkara-perkara yang tidak baik, dia akan memberikan kesan dalam hati kita. Dia memberikan kesan pada dalam hati kita. Sebab itu kalau kita nak mendidik anak-anak kita supaya anak kita juga mempunyai ciri-ciri ataupun nilai akhlak yang baik, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang keluar pada lisan kita, maka jangan membentuk satu nilai yang tidak baik kepada mereka. Biar perkataan yang keluar pada lisan kita, yang didengari dan dilihat oleh mereka adalah merupakan perkara yang mempunyai nilai-nilai yang baik di sisi agama. InsyaAllah dengan usaha kita dalam mendidik anak-anak kita, mungkin dengan kita menunjukkan nilai-nilai yang baik, tolong menolong, bantu membantu, ajar mereka bersedekah, ajar mereka cara bagaimana menghormati orang yang lebih tua, ajar mereka bagaimana menghormati sesama kawan-kawan di sekolah sebagai contohnya. Kemudian telinga pendengaran mereka itu kita jaga, jangan beri mereka dengar perkara-perkara yang tidak baik, perkataan mencela, menghina, perkataan lucah, maki, hamun. Kita tutup telinga mereka daripada mendengar perkara-perkara tersebut. InsyaAllah anak-anak ataupun generasi yang akan datang akan menjadi satu generasi yang mempunyai nilai akhlak yang baik. Itulah 3 perkara tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyakkan perasaan malu, kurangkan menyakiti manusia-manusia yang lain. Begitulah juga memelihara panca indera kita daripada melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan 3 perkara tersebut, Allah menjadikan kita manusia yang sentiasa mempunyai nilai-nilai yang baik dan mempunyai nilai-nilai akhlak yang mulia di sisi agama. InsyaAllah kita bertemu lagi
pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf andai terkasar bahasa, tersilap kata. Yang baik daripada Allah, kurang dan silap daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.